Okey, soalan terakhir dalam paper Kelantan 2020, soalan bumi. Di sini dia bagi 4 lokasi W, X, Y, Z ialah 4 titik pada permukaan bumi. WZ ialah diameter bumi. Okey, kalau cikgu kena lukis dulu. Tak boleh kalau nak imagine tanpa melukis kan. So kita lukislah bumi. Okey. Dia punya paksi. Bumi ni 4 dimensi kan. 4 dimensi pula, 3 dimensi. Okey. Pen cikgu ni. Alright, so sekarang ni dia kata ambil W dengan Z ni dulu. Sebab dia kata diameter bumi kan. So kita ambil yang W dengan Z dulu. W 45 darjah selatan. Kita lukis satu. Betul ke tidak cikgu lukis ni? Macam ni lah. Ini, okey. Ini untuk menunjukkan bumi ini 3 dimensi lah. Dia macam tu, 3 dimensi. Okey. So sekarang ni kita lukis dia punya latitude 45 darjah selatan. 45 darjah selatan. 60 darjah timur. Maknanya timur di sebelah sini lah, kita staykan dia dekat sini. Dan ini kita jadikan dia 60 darjah timur. Sebab timur di sebelah kanan kan. Yang kiri barat. Lepas tu dia kata WZ ialah diameter bumi. Ini pusat bumi. So bila diameter bumi, dia akan melalui pusat bumi lah. Maknanya dia akan lebih kurang lah sama. Okey, dia akan lalu macam ni. Macam tu. Tak straight. Garis cikgu, awak buat straight Maknanya ini diameter bumi lah. Dia melalui pusat bumi. Ni pusat bumi di tengah-tengah ni. So kalau di sinilah W-nya. W ialah 45 darjah selatan, 60 darjah timur Maka di sinilah dia punya Z. Sebab WZ ialah diameter bumi. So kalau nak tahu lokasi Z ni, dia kalau diameter ni kan, kalau 45 darjah selatan, di atas ni yang latitude yang hijau cikgu lukis kat atas ni, dia akan menjadi 45 darjah utara. Itu latitude dia. Lepas tu longitude dia pula 180 tolak dengan 60. So dia akan jadi 120 darjah barat. Sebab dia di sebelah sana 60 darjah, di sebelah sini 180 tolak 60 lah. Sebab diameter bumi. So Z, dia kata location of Z. Kedudukan titik Z lah ni. Pula V, Z kan. Kedudukan titik Z ialah latitude-nya 45 darjah utara. Lepas tu dia punya longitude 120 darjah barat. Tu. Okey. Itu lokasi untuk Z. Lepas tu dia kata X adalah X pula. X di mana? Theta darjah utara, 60 darjah timur. Maknanya kita buat dengan pen lain sikit. Dia kata theta, biru pula, biru pekat. Dia kata theta darjah utara. Maknanya dia sama longitude dengan W tadi. Ni W. Longitude di sini, longitude 60 darjah. Kan, dia berada pada longitude 60 darjah. Tapi theta darjah utara. Theta darjah utara tak tahu di mana kan. Atas ke bawah ke kita tak tahu. Sekarang ni nak lukis pun belum lagi. Kita tengok dulu dia punya jarak. X maknanya dia berada di sekitar sinilah. Sama longitude tapi latitude-nya tu tak tahu di mana. Yang kita pastinya dia berada di sebelah utara. Ni sama 45 darjah utara kan, tapi tak tahu di atas ke di bawah ke. Okey, so sekarang kita tengok X adalah 3,900 batu nautika dari W. 300 batu nautika daripada W. Tak tahu mana 3,900. Kalkulator ada tak? Kalkulator. 3,900 awak bahagi dulu dengan 60. Sebab dia pada meridian yang sama, pada longitude yang sama. Ambil kakak kalkulator. So 3,900 awak bahagi dengan 60. 390 bahagi 6. Lambat pula kalkulator sampai. Bagi 6.
6 kali 6, 36. 35. So, 65 lah. 65 darjah ni. Dia punya beza antara W nak pergi ke X ni 65 darjah. Okey, kalau kita tengok, cikgu conteng mana pula ni. Kita tengok, okey, W kat sini. Ni W kan? W nak pergi ke mana X situ. Tu. Nak pergi ke X ni. Okey, W dengan X W dengan X bezanya mereka ini 65 darjah. Okey, W ni kita tahu. W ni ialah 45 darjah. 45 darjah selatan. Alright. So, maknanya 0 degree kita di sini. Di tengah-tengah kan. 0 degree. Beza ni 45. Okey. Kan? Beza latitude W dengan 0 degree 45. Dia dengan X pula melebihi 45. So, 0 di tengah-tengah lah. So, meaning nak cari latitude bagi X tu, apa kita buat? 65 tu kita tolak lah dengan 45. So, kita dapat 20 darjah. Maknanya, latitude bagi X ni di bawah 45 darjah utara. 20 darjah utara. Dia macam tu. Okay. So, latitude bagi X. Hitung nilai theta. Theta itu adalah latitude bagi X lah. Theta yang dia nak ni. Maknanya sekarang ni theta sama dengan awak buat 65 tolak 45 tu je lah. So, dapat 20 darjah utara. Gitu. Jelas tengok pada jaraknya dulu bahagi dengan 60 sebab apa? Sebab berada pada meridian yang sama. So, dapat beza antara latitude W ke latitude X tu 65. Sedangkan W itu daripada khatulistiwa 45 sahaja. So, 0 tu kat tengah-tengah. So, meaning nak cari beza sudut tu 65 tolaklah dengan 45, 20 darjah utara. Okey. Okey, soalan bumi, kita pergi ke bahagian C pula. Dekat sini cikgu dah lukis balik yang tadi tu. Okey. W, X, Y, Z. Itu lokasi-lokasi yang tempat yang dia cakap. Sekarang dia suruh hitung jarak dalam batu nautika dari Y arah ke timur W. Okey, Y ni tadi lokasi dia 45 darjah selatan. Nampak dia berada sama latitude dengan W. Dan dia 28 darjah barat. Okey, dia kata dari Y arah ke timur ke W diukur sepanjang selarian latitude sepunya. Okey, bila selarian latitude sepunya, okey, beza longitude. Beza longitude maknanya daripada 28 darjah barat. 28 darjah barat. Ni 28 darjah barat. Yang ni 45. Bukan 45. 60 kan. Longitude yang ni. Longitude W berada pada 60 darjah timur. Okey, 28 darjah barat. Maknanya dia jarak dengan 0 degree di sini 28. Lepas tu 0 degree nak ke timur 60. So, beza longitude mereka ni 28 tambah 60. Itu beza longitude dia. So, maknanya nak cari untuk C, nak cari dia punya jarak Y ke W melalui latitude, selarian latitude sepunya. So, awak ambil 28 tambah 60 tadi, beza longitude-nya tu, darab dengan 60. Kalau selarian latitude ni, mesti darab dengan cos latitude-nya. Cos latitude-nya berapa? 45 darjah. Tu. So, tekanlah kalkulator. Okey, 28 tambah 60. Sama dengan 88 darab 60 darab cos 45 darjah. So, sama dengan 3.73. 3,000. Bukan 3 point. Tengok betul-betul kalkulator awak. Cikgu pun dah silap dah ni.
Dia 3,733.52 batu nautika. Itulah jawapan untuk bahagian C. Okey, untuk soalan D pula sekarang. Soalan D, sebuah kapal terbang berlepas dari Y dan terbang arah ke timur W. Okey. Y arah ke timur W. Tadi kita dah cari jarak dia 37333.52 batu nautika. Okey, salin balik jarak yang awak dapat dekat C tadi kan. Lepas tu dia kata kemudian ia terbang arah ke utara X. Okey, daripada W, perjalanan kapal terbang ni kalau kita tengok dia daripada W. Dia terbang arah ke timur W, maknanya yang selarian latitude tadi kita ambil balik yang soalan C tadi. Kemudian ia terbang arah ke utara X. Dari W nak pergi ke X, dia dah bagi tahu dalam soalan B kan. Dalam soalan B dia bagi tahu W ke X tu jarak dia 3,900 batu nautika. Itu yang dia beritahu dalam soalan B. Dan dia suruh cari latitude untuk X kan. Ingat tak tadi soalan B kita cari kan. Okey, lepas tu dia kata purata laju kapal terbang itu ialah 450 knot. Okey, purata laju sama dengan jumlah jarak bahagi jumlah masa. Itu adalah formula purata laju. Okey, sekarang dia kata purata laju ni 450 knot. So kita masukkan kepada purata lajunya 450 knot. Hitung masa. Meaning dia nak cari masa. Hitung masa dalam jam yang dia ambil bagi keseluruhan penerbangan itu. Okey, jumlah jarak, kita ambil jumlah jarak tu balik 3733.52 menurut ceritanya. Daripada Y dia terbang ke arah W dapat 3733.52 ditambah dengan 3,900 kan. Kemudian dia terbang ke arah utara, ke arah X. So 3,900. Okey, bahagi dengan T yang kita nak cari. So untuk cari T, kita bawa dulu T ke sini kan. 450 T sama dengan 3733.52 tu kita tambah dengan 3,900. So kita akan dapat T 7,000. Dia 450 T lah. Bawa T ni naik atas dulu. 450 darab T lah kan. Cikgu tak tulis tu, cikgu skip jalan tu. 7,633.52 ni. Lepas tu baru 450 tu kita bawa ke bawah kan. Asalnya awak bawa ke atas. 450 darab T sama dengan 7,633.52. So bila nak cari T 7,633.52 tu bahagilah 450. So bagi 450 kita akan dapat 16.96 jam. Dia nak dalam jam. So 16.96 jam lah. Sebab bila batu nautika semua ni dia dah memang akan memberi masa dalam jam. Gitu. So markah dia kat mana? Markah dia tak boleh nak tunjuk keseluruhan lah. Markah dia banyak ni, 12 markah. So jagalah. InsyaAllah awak kalau senang je bumi ni daripada pelandongakan, baik pilih bumi kan. Tapi itulah kalau tak faham susah jugalah.